Peserta kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalung apresiasi buat pengerusi majlis, kombinasi intelektual kehakiman bervisi, penjaga masa yang cakna dengan detik waktunya. Seterusnya, saudara-saudari pemangkin revolusi ummah. Pak kata orang, tak kenal maka tak cinta, tapi cinta itu buta. Maka ayolah kita bersama-sama menghayati, mendalami serta terus bercinta dengan mautuk syaran saya yang berbunyi ketenangan menjamin kesejahteraan mental. Pepatah Arab ada mengatakan al-aqlu salim fil jismi salim, yang bermaksud akal yang sihat terletak pada badan yang sihat. Hal ini menerangkan bahawa betapa pentingnya kesihatan fizikal dalam mewujudkan kewarasan akal dan kesihatan pemikiran. Ketenangan membawa maksud pada tenang, keamanan dan ketenteraman. Menjamin pula secara harafiah menurut Kamus Dewan membawa maksud menjanjikan. Manakala frasa kesejahteraan mental boleh ditarifkan sebagai kesejahteraan seseorang individu dapat mengetahui keupayaannya sendiri, dapat mengatasi masalah normal kehidupan, dapat bekerja dengan produktif dan bermanfaat, serta mampu memberi sumbangan kepada komuniti. Pendek kata, ketenangan menjamin kesejahteraan mental memainkan peranan penting dalam meningkatkan kualiti hidup seseorang. Persoalannya, bagaimanakah ketenangan mampu menjamin kesejahteraan mental? Bagi mengupas segala persoalan, 3 pragmatik perdana akan saya bawakan anda bersama saya. Hadirin pemegang amanat bangsa, pragmatik saya yang pertama, ketenangan dan keimanan mewujudkan kesejahteraan. Kesejahteraan mental adalah sesuatu perkara yang amat penting kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan manusia dengan 2 unsur utama, iaitu jasmani dan spiritual. Oleh itu, kedua-dua unsur ini perlulah diisi dan tidak boleh dibiarkan kekosongan. Malah, kedua-dua unsur ini berkait rapat di antara satu sama lain. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Al-Tirmizi, maksudnya, sesiapa di antara kamu yang bangun pada waktu pagi dalam keadaan sihat tubuh badan dan aman pada dirinya, serta memiliki makanan pada hari itu, seolah-olah dia telah diberi segala nikmat dunia. Ketenangan yang hakiki adalah anugerah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gabungan ketenangan dan keimanan dapat mewujudkan keyakinan yang tinggi pada ketika mana orang lain mengalami perasaan ragu-ragu dan syak wasangka. Ketenangan ini dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW apabila baginda berhijrah bersama sahabat baginda, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tidak ada perasaan cemas, berduka cita atau kebimbangan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Taubah ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tahzan innallaha ma'ana. Sadaqallahu azim. Maksudnya, janganlah engkau bersedih hati, sesungguhnya Allah bersama kita. Justru ketenangan dapat diperoleh dengan satu cara, yang beriman kepada Allah. Keimanan perlulah disertai dengan akal budi yang diasaskan kepada petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala dengan pegangan emosi yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Sudah terang lagi bersuluh, ketenangan dan keimanan yang hakiki dapat mewujudkan kesejahteraan mental. Hadirin yang bervisi, pragmatik kedua, mengerjakan solat, fikiran terdidik, ketenangan digunakan. Kesejahteraan mental tidak akan tercapai sekiranya tiada kesejahteraan mental. Dalam dunia yang penuh dengan tekanan, ketenangan jiwa sering dianggap sebagai satu anugerah yang langka. Ketenangan ini membantu seseorang untuk mengejar kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Hadirin sekalian, Nabi SAW pernah mengalami perjuangan sengit ketika menghadapi musuh yang benci Islam. Apabila ditimpa kesusahan, baginda bangun memohon pertolongan dengan cara menunaikan solat. Hal ini dapat dibuktikan dalam hadis yang menyebut daripada Huzaifah, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam iza harabahu amrun shalla. Maksudnya,
apabila Nabi SAW tertekan oleh sesuatu urusan, baginda mengerjakan solat. Oleh itu, hal ini telah menyebabkan umat Islam telah diperintahkan untuk menunaikan solat, kerana solat dapat menguatkan tubuh badan, mental sejahtera dan ketenangan jiwa digunakan. Maka sudah terang lagi bersuruh dengan mengerjakan solat, masalah dapat disingkirkan. Fikiran terdidik sekaligus dapat membentuk manusia yang berjiwa tenang. Hadirin bermentaliti kelas pertama, pragmatik ketiga, Al-Quran penawar ketenangan hati. Benarlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Dengan hanya mengingati Allah, hati akan menjadi tenang. Al-Quran merupakan penawar kepada ketenangan hati. Hasil kajian Dr. Al-Khadi, beliau telah membuktikan bahawa bacaan Al-Quran mempunyai pengaruh yang sangat besar sehingga 97% dalam melahirkan ketenangan jiwa dan penyembuhan penyakit. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa surah yang telah menyatakan bahawa kalamnya itu adalah penawar kepada penyakit manusia. Surah Yunus ayat 57. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fi sudurin wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Sadaqallahu azim. Maksudnya, wahai umat manusia, telah datang kepada kamu Al-Quran untuk menjadi nasihat pengejaran dari Tuhan kamu dan menjadi penawar kepada penyakit-penyakit manusia, dan juga menjadi petunjuk hidayah untuk keselamatan serta membawa rahmat bagi orang-orang yang beriman. Pengajaran di sebalik setiap ayat-ayat Al-Quran membawa arti yang cukup mendalam dalam kehidupan. Selain menjadi panduan penetapan hukum Islam, Al-Quran juga digunakan sebagai pedoman bagi umat Islam. Bulan penyeri bumi, Al-Quran penyeri diri. Maka terbuktilah Al-Quran dapat membentuk ketenangan jiwa sekaligus kesejahteraan mental manusia. Hadirin yang dikasihi, sebagai penutup tirai syarahan, dapatlah saya simpulkan bahawa ketenangan dan keimanan dapat mewujudkan kesejahteraan mental yang sempurna. Dengan mengerjakan solat dan membaca Al-Quran, dapat dijadikan sebagai penawar untuk ketenangan sekaligus membentuk ummah yang menjadi asas kepada penyatuan negara bangsa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Muhammad Aiman bin Nasrul Akram dari Sekolah Said.